Okey, so minggu ni kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama kita belajar A kuasa M darab A kuasa N sama dengan AM tambah N. Dengan syarat asas dia mesti sama. Jadi kedua-dua indeks ni akan tambah satu sama lain. Kedua, kita dah belajar kalau A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, dia akan jadi AM tolak N. Sama juga, syarat dia asas mesti sama. Jadi kedua-dua indeks ni akan tolak satu sama lain. Dan yang ketiga, kita dah belajar hari tu, kalau kita ada suatu indeks, nombor asas berindeks yang dikuasakan pula lagi sekali, kita akan darabkan dia punya indeks atau kedua-dua kuasa dia. Yang dalam kurungan dengan yang di luar kurungan akan darab satu sama lain. Jadi kalau kamu tengok yang ini, A kuasa M darab B kuasa N dikuasakan pula dengan Q. Jadi yang ini dia hanya menggunakan yang ini. Yang kita belajar baru-baru ni, yang ketiga. Sebab apa? Sebab asas yang ini dan yang ini tak sama. Jadi ini maksudnya yang dalam akan darab dengan yang luar. Yang dalam akan darab dengan yang luar. Jadi A kuasa M darab Q darab dengan B kuasa N darab Q. Kenapa kita tak boleh buat tambah ni? Sebab asas dia tidak sama. Jadi dia juga boleh ditulis sebagai macam ni. Sebab apa? Tanda akhir ni, tanda darab ni dalam jawapan akhir kita jangan tulis. Kalau tak, jawapan kamu akan dianggap tidak selesai. Jadi tulis dia dalam bentuk ini. Dalam bentuk A, M, Q, B, N, Q. Seterusnya kita tengok yang ini. A kuasa M bahagi dengan B kuasa N dikuasakan dengan Q. Sekali lagi kamu tengok dekat sini asas dia tidak sama. Jadi kita tak boleh pakai yang ini. Tak boleh pakai yang ini. Kita cuma akan pakai yang bawah ni. So dia akan jadi A kuasa M darab dengan Q bahagi dengan B kuasa N darab dengan Q. Jadi dia akan jadi A M Q bahagi dengan B N Q. Untuk jawapan akhir kamu tak boleh tulis dia dalam bentuk ni. Sebaiknya kamu ubah dia dalam bentuk yang ini. Jadi jawapan akhir kamu akan jadi A M per dengan B N dikuasakan dengan Q. Dia akan jadi A M Q per dengan B N Q. Untuk uji kefahaman kamu, apa kata kamu buat contoh 10 ini dahulu. Soalan yang pertama, 7 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 4. Kedua-duanya kita kuasakan dengan 3. Jadi macam tadi, 7 3 darab 3 darab 5 kuasa 4 darab 3. Jadi 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Untuk pendaraban melibatkan asas yang berbentuk angka bukan pemboleh ubah, kita tinggalkan tanda darab ini. Kita tengok contoh F. 2x kuasa 3 per dengan 3y kuasa 7 semuanya dikuasakan dengan 4. Kalau keadaan macam ni, maksudnya semua yang berada dalam kurungan ni akan dikuasakan dengan 4, termasuk juga dengan perkali je. Jadi 2 kuasa 4 X kuasa 3 darab 4 per dengan 3 kuasa 4 Y kuasa 7 darab 4. Lepas tu kamu carilah nilai 2 kuasa 4 adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2, maksudnya
16. X 3 darab 4 12. 3 kuasa 4, 3 darab 3 darab 3 darab 3 sama dengan 81. Y kuasa 7 darab 4 28. Jadi ini jawapan akhir. Okey, contoh seterusnya ni agak panjang tapi kamu tak perlu bimbang asalkan kamu ikut step-step yang kita dah belajar. Dia simple je, buat one by one. Sama ada kamu nak buat yang darab dulu ataupun kamu nak buat yang bahagi. Okey. Jadi yang ini kita buat yang dalam kurungan dulu. Jadi 3 pun kita akan kuasa 3 juga. 3 kuasa 3 M 2 darab 3 dapat 6 N 3 darab 3 dapat kuasa 9. Yang bawah ni kita cuma perlu salin balik dulu sahaja. Okay, lepas tu kamu pakai hukum yang ini. Jadi angka dengan angka 3 kuasa 3 ialah 27. 3 darab 3 darab 3 bahagi dengan 6. Okey, kemudian kalau kita ingat balik hukum yang bahagi indeks ni, jadi M yang duk atas 6 akan tolak dengan indeks yang kat bawah 6 tolak 3. N kuasa 9 tolak, bila kita tak tulis kuasa dia ialah 1 sebenarnya. Kamu selesaikan 27 bahagi 6 ialah bila kita permudah ni dengan sifar 3 kita akan dapat dia 9/2. M6 tolak 3 M kuasa 3 N 9 tolak 1 N kuasa 8. Contoh H pun lebih kurang sama dengan contoh G tapi dia buat lagi panjang. Sama je kaedah dia, kamu cuma perlu selesaikan 1/1. So ini kita ada 2x kuasa 3, y kuasa 4 dikuasakan lagi dengan 4 darab dengan 3 x y kuasa 2 dikuasa 3 kan semua bahagi dengan 36 x kuasa 10 y kuasa 12. Bila dah banyak-banyak macam ni, kamu buat yang mana paling mudah. Okey. So kalau saya akan pilih yang atas. Darab dulu, selesaikan. Jadi ini 2 kuasa 4 X yang dalam akan darab yang luar. 3 darab 4 12. Y kuasa 4 darab 4 16. Okey, darab dengan 3 duduk dalam kurungan mesti dikuasa 3 kan juga. X bila tak tulis dia kuasa 1. Jadi X kuasa 1 darab 3 dapat 3. Y kuasa 2. 2 darab 3. Y kuasa 6. Okey. So ni pun tak payah tulis sebenarnya kurungan. Bahagi salin balik je. 36. X kuasa 10. Y kuasa 12. Okey, jadi saya tukar warna pen. Seterusnya, bila kita cari nilai ni dengan nilai ni, kita akan dapat 16 darab dengan, perkali kita letak sekali dengan perkali. So, asingkan dia 16 darab 27 bahagi dengan 36. Okey, yang ni kita selesaikan nanti. Yang ini ni, yang perkali-perkali ni kita selesai dah. Sekarang ni kita nak selesaikan pemboleh ubah. Kamu tengok X ada 12 darab X kuasa 3. So X, saya tulis kat bawah lah, sorry lah orang tak muat. X kuasa 12 darab maksudnya tambah dengan 3. Kemudian yang ini maksud dia bahagi. Bahagi akan jadi tolak. Tolak berapa? Tolak 10. Okey. Y pula kuasa 16 darab jadi tambah 6 bahagi jadi tolak 12.
Okey, seterusnya jawapan akhir dia ialah 16, 27, 36 ni nanti kamu selesaikan, kamu akan dapat nilai dia 12. Okey, lepas tu X 12 campur 3 tolak 10, kamu akan dapat X kuasa 5. Y pula 16 tambah 6 tolak 12, kamu akan dapat Y kuasa 10. Ini jawapan akhir. So, sekarang kamu boleh buat latihan ni. Kalau ada apa-apa masalah, tolong tanya. Okay, boleh cari saya dalam kelas ataupun personal lah, WhatsApp atau komen atau Telegram. Okay, so good luck. Bye-bye. Assalamualaikum.